Selamat sejahtera kepada para ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 1, sesi 2022-2023. Saya, Gopinajan Anak Lelaki Narayanan, selaku PK Petang SK Subang Jaya. Tuan-puan, menjadi pelajar sekolah serta sebahagian daripada warga SKSJ memerlukan kerjasama untuk mendorong cita-cita dan hasrat yang telah kita rancangkan bersama. Saya ingin berkongsi beberapa perkara penting sebagai pendedahan kepada tuan-puan. Antaranya, transisi. Ia merupakan program yang dirangka untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di dalam sekolah. Program ini mengambil kira kandungan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dengan penekanan terhadap aspek sosial, emosi, kognitif dan fizikal murid. Selain itu, program ini diharapkan dapat menyediakan murid untuk memulakan proses pembelajaran di tahap 1 pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama. Memandangkan murid-murid ini datang daripada pelbagai latar belakang dan pengalaman pembelajaran yang berlainan. Objektif program transisi. Yang pertama, menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Kedua, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru. Ketiga, meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Dan keempat, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Untuk pengetahuan tuan-puan, modul terbahagi kepada 2, iaitu modul orientasi dan modul transisi yang telah dilaksanakan selama 43 hari seperti mana yang telah diarahkan oleh Kementerian Pendidikan untuk tahun 2021, iaitu 9 hari modul orientasi dan bakinya untuk modul transisi. Pembelajaran secara bertema iaitu mengandungi komponen mata pelajaran seperti Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan mata pelajaran lain yang diintegrasikan dengan tema-tema yang telah disarankan. Tuan-puan, kami akan memaklumkan kepada anda berhubung dengan program transisi 2022, memandangkan buat masa ini tiada maklumat terkini berkaitan perkara tersebut. Apakah peranan ibu bapa, penjaga dalam menjayakan program transisi? Yang pertama, memberi dorongan dan gambaran positif terhadap pembelajaran tahun 1. Kedua, berinteraksi dengan guru dari masa ke semasa. Dan ketiga, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Tuan-puan, apa itu pentaksiran bilik darjah? Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dari sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Mata pelajaran yang terlibat dengan pentaksiran bilik darjah (PBD) ialah semua mata pelajaran KSSR.
Pelaksanaan konsep PBD berlaku secara berterusan dari tahun 1 hingga tahun 6 di sekolah rendah. Bagaimana PBD dilaksanakan? PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP sepanjang tahun. PBD dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan dan lisan. Melalui kerja projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan profesional guru. Tuan-puan, aspek apa yang ditaksir? Pelbagai aspek boleh ditaksir melalui PBD yang meliputi pelbagai kecerdasan serta perkembangan emosi dan sasiah murid. Aspek yang ditaksir ini termasuklah aspek nilai dan kompetensi yang diperlukan dalam dunia hari ini. Di samping perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor seperti dinyatakan dalam DSKP setiap mata pelajaran. Contoh aspek yang ditaksir ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa, kemahiran mengira, kemahiran belajar, kemahiran bersosial, kemahiran manipulatif, kemahiran amali, kemahiran kinestetik, kreativiti kesihatan dan kecergasan, amalan nilai murni dan sikap. Tuan-puan, bagaimana pentaksiran bilik darjah dilaporkan? Tahap penguasaan murid dalam PBD dilaporkan menggunakan template pelaporan dalam fail Excel yang digunakan secara luar talian. Laporan ini digunakan pada peringkat sekolah serta dilaporkan kepada murid dan ibu bapa sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pentaksiran bilik darjah ataupun PBD, tuan-puan boleh merujuk laman web Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Tuan-puan, apa itu PDPR? PDPR adalah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Ia dilaksanakan di rumah, pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian atau luar talian atau offsite dengan berstruktur dan terancang. PDPR dilaksanakan bila murid tidak dapat hadir ke sekolah untuk satu jangka masa tertentu atas sebab bencana atau wabak atas kelulusan JPN. PDPR dalam talian adalah seperti menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom dan sebagainya. Manakala di luar talian, bolehlah menggunakan aplikasi Telegram atau WhatsApp. Pengendalian PDPR adalah berdasarkan tahap kemahiran guru, penggunaan bahan-bahan sedia ada atau bahan pembelajaran yang baharu. Tuan-puan, seterusnya murid berkeperluan khas. Untuk makluman tuan-puan, SK Subang Jaya tidak mempunyai kelas khas untuk murid
berkeperluan khas. Walaupun begitu, kita boleh berbincang untuk dirujuk kepada sekolah yang berhampiran. Tuan-puan, keperluan khas merujuk kepada keperluan kanak-kanak, iaitu satu sebab atau lain yang memerlukan bantuan khas, sokongan dan rangsangan. Kanak-kanak yang dirujuk di sini boleh dikategorikan kepada kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang lambat dalam satu atau lebih daripada sebab berikut: kerencatan akal, kerencatan fizikal, kekurangan penglihatan, kekurangan pendengaran, gangguan pertuturan, kesukaran dalam perkembangan sosial dan emosi. Sebahagian daripada kanak-kanak ini memerlukan bantuan khas untuk sepanjang hayat mereka, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan untuk suatu jangka masa tertentu. Kanak-kanak berkeperluan khas mengikut Akta Pendidikan 19 adalah seperti murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran. Secara umumnya, kanak-kanak luar biasa boleh dikategorikan seperti berikut: rencat akal, masalah pembelajaran, masalah tingkah laku, masalah komunikasi, masalah pendengaran, masalah penglihatan, kecacatan fizikal dan kesihatan, kecacatan yang serius dan pelbagai, pintar cerdas dan pelbagai. Sekiranya anak tuan-puan mempunyai kad OKU, sila maklumkan kepada pihak sekolah. Akhir kata, kami amat berharap agar para ibu bapa, penjaga dapat memberikan kerjasama yang jitu kepada pihak sekolah dan guru. Selamat menjadi warga SK Subang Jaya. Sekian, terima kasih.